qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh orang tidak sebenar. Bunuh orang. Hari ini berlaku pembunuhan tiap-tiap hari. Boleh dikatakan tiap-tiap hari berlaku pembunuhan. Maka membunuh itu adalah dosa besar. Dan yang keempat dia kata, wa aklu riba, makan riba. Ni jaga, ramai orang terlibat. Disebut di akhir zaman semua kena berlaku. Kalau tak kena pun kena debu-debu riba. Tu kena bertaubat pada Allah. Sebab kita ni banyak dosa. Satu dosa yang besar di sisi Allah Taala. Dan yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidakkah kamu melihat orang yang mendustai agama? Mereka itu adalah orang yang mengkhianati anak yatim, menghardik anak yatim. Kemudian dia kata lari daripada medan perang. Wattawalli aniz zahfi, lari daripada medan perang. Ini pun berdosa besar juga. Dan yang akhir kali, waqadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yakni menuduh orang perempuan yang salihah, perempuan yang soleh, perempuan yang baik, dituduhnya berzina. Amat besar dosa. Maka menuduh orang yang berzina ni dosa besar. Jadi dia ni kalau dia kata baik, orang yang tak mampu berzina, dia tidak berzina, dia bertaubat. Nak tahu betul-betul dia taubat tak taubat, dia kena tinggal agak dosa yang seumpama berzina tadi. Contohnya dalam kitab ni beri contoh seperti menuduh orang zina. Menuduh orang zina duduk rumah boleh. Kaki lumpuh pun tak apa, tangan kudung boleh tuduh. Lagi mana ada mulut boleh tuduh. Maka dosa dia sangat dosa besar. Dan dusta, dan begitu juga dusta. Bercakap bohong. Ni jaga sikit, jangan cakap bohong. Nabi satu hari tengah cakap-cakap, ada budak kecil seorang. Budak kecil ni mak dia ada, jadi mak dia bimbang takut anak dia ni ganggu Nabi. Maka dia pun panggil lah anak dia. Bila panggil anak dia, Nabi pun tanya, kenapa kamu panggil anak kamu? Dia kata niat dia tamburi anak dia ganggu Nabi. Dia kata nak beri makan. Nabi kata kalau kamu tidak memberi makan, maka kamu ni ditulis dusta. Memang dia panggil anak dia nak suruh jangan ganggu Nabi, tapi dia panggil anak dia. Anak dia pun datang, Nabi tanya, kenapa kamu panggil? Dia kata saya nak beri makan. Nabi kata mu kena beri makan. Kalau mu tak bagi makan, maka kamu ditulis seorang pendusta. Itu jaga. Ayatul munafik salasah. Idza hadasa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Dalam riwayat lain, wa idza khasama fajara. Dia kata ayat tanda-tanda munafik ada 3. Cakap bohong, beri amanah khianat, janji mungkir. 3. Dalam riwayat lain, bila bergaduh, berbalah melampaui batas. 4. Tetapi munafik di sini adalah munafik amal, bukan munafik akidah. Munafik amal ini tak jatuh kafir. Yang jatuh kafir adalah orang munafik akidah. Maka dia kata dusta, boleh berdusta dan juga mengumpat. Ni mengumpat, jaga jangan mengumpat muslimat. Nabi menangis, bimbang. Dia kata di antara sebab wanita masuk dalam neraka adalah disebabkan banyak mengumpat. Jangan mengumpat. Ayuhibbu ahaduhum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Adakah kamu suka makan daging saudara kamu? Nescaya kamu akan membencinya. Jadi kalau boleh jangan mengumpat. Dia ni janji dengan saya, kata nak mari, tak mari. Oh, boleh jadi dia sakit kot. Ayat gitu. Boleh jadi dia sakit. Bila dia sakit tu mungkin dia tak boleh mari. Dia tak akan jadi gitu. Takkanlah dia nak menawak dengan awak, dia kata. Kita kalau kita kata gitu saya memang ada, saya kenal dia gitu kok. Lepas tu sambung sejam dah habis. Esok sambung pula. Sambung pula. Saya nak kebun makan dia tu kan. Habis. Jadi minta maaf, tolong janganlah kita mengumpat. Amat besar dosa di sisi Allah. Kecuali kita mengumpat, bukan mengumpat maknanya dalam keadaan tertentu saja boleh.
Contohnya apa? Contohnya qadi tanya kepada isteri, cuba awak cerita perangai suami awak ni biar saya sesat. Kalau kita kata qadi tak boleh mengumpat. Qadi kata balik saya tak boleh nak susah masalah. Saya tak boleh, tak baik qadi. Maka dalam bab ni boleh. Dalam keadaan ni boleh hukum dia. Yang kedua, dalam keadaan saksi mahkamah, hakim tanya, okey, sekarang ni awak kata awak yang berhak jaga anak. Apa bukti dia? Sebab apa awak kata suami awak tak berhak? Kita pun kata suami saya begini. Bolehlah. Untuk nak beritahu pada hakim. Nak beritahu pada hakim kan, kita maksudnya tak boleh hakim mengumpat. Hakim ke putuskan anak boleh ke suami. Dak adik hakim. Kita dah kebur. Apa benda boleh? Tetap boleh. Dalam keadaan macam tu boleh. Jadi ada beberapa perkara. Dan kita kata ataupun kita beritahu atas seorang. Contohnya orang tadi ni nak jadi pemimpin. Jadi kalau kita tak beritahu, kita akan salah memilih pemimpin. Maka kita beritahu, ni dibolehkan. Tapi dengan syarat jangan tambah-tambah. Kemudian jangan ambil cara siapa rumah tangga dia pula. Cara ke bini dia, cara ke anak dia tu tak payahlah. Kita cara hak dia hak tak betul dalam pemerintahan dia, dalam cara dia tu saja. Jangan lebih-lebih pula. Jadi jangan mengumpat amat dosa, amat besar dosanya di sisi Allah Taala. Dekat negeri akhirat akan digunting lidah-lidah dengan guntingan api neraka. Wal iyaz billahi min zalik. Jadi nak beritahu, minta doa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku ni lidah yang sentiasa berzikir padamu, yang menyebut perkataan-perkataan yang baik. Dan juga mengadu-ngadu ataupun mengadu domba dia panggil. Boleh membawa fitnah pada orang. Jadi jangan kita fitnah orang, jangan kita adu-adu orang, jangan jadi batu api. Suka sangat tengok orang bala, jangan buat macam tu. Sabit kita ni jadi orang lain bala, sedangkan dalam Quran kata innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya kamu ni orang-orang yang beriman, maka perdamaikanlah di antara dua orang yang berbala. Kita tengok dua orang, orang bala, kita duduk lagu. Awak tahu tak Minah kata benda kau? Tak tahu. Saya nak khabar gitu. Dia pergi kata, awak tahu tak? Esok kata benda kau Minah tak tahu itu kata. Dia pun kata, pandang kata korang, dia tu guna, dia pun kata balik. Balik-balik jadi belaga batu api. Jangan jadi batu api. Maka dia kata dosa-dosa ni termasuk dosa besar. Kerana sekaliannya itu maasi, keseliannya itu yang terdiri daripada mengumpat, dusta, mengadu-ngadu, dan sekaliannya itu daripada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Dan jika ada ia berlebih kurang pada dustanya, pada hak adamiyun pada hak anak Adam, orang tadi, pada tiap-tiap satu dengan kadarnya, tetapi sekaliannya itu maasi yang fa'iyah ni cabangan, yakni bukannya asal, dan menepati satu jua, dan iaitu di bawah maksiat bid'ah. Okey, baik. Jadi nak beritahu, walaupun kita katakan bahawa benda ni semua maksiat belaka, maknanya berlebih kurang daripada dosanya pada hak anak Adam, maknanya dosa dia tetap tak sama. Ada hak dosa ni lebih, ada dosa ni kurang. Hak dosa lebih memanglah berzina ni lebih daripada mengumpat, ataupun lebih daripada yang lain menurut kata. Jadi ada dosa yang lebih kurang, tapi dari segi dosa besar tetap besar belaka. Dari segi besar belaka pada tiap-tiap satu dengan kadarnya. Maka tetapi sekaliannya itu maasi, sekaliannya itu maksiat yang cabangan daripada dosa besar. Fa'iyah ni cabangan dia. Mana dosa besar dan sebagainya. Jadi bukannya asal. Contohnya nak orang zina. Ada pun yang cabangan dia menuduh orang zina. Jadi walau bagaimanapun semua itu dosa-dosa besar belaka, dan menepati satu jua besar belaka bagi orang yang buat perkara yang macam ni. Jangan buat dosa besar, pastikan kita bertaubat. Minta pada Allah. Kerana kata ulama, kalaulah kita ni buat amal ibadah kemudian kita mati, bila kita mati masih ada pada kita satu je dosa besar. Saya contohkan orang lain comel dah, semayang tak pernah tinggal, baca Quran tiap-tiap hari.
Kemudian puasa sunat pun bagus. Memang dia baik. Orang pun tak cara orang. Dia tak mengumpat pun. Kemudian harta orang dia tak ambil. Tapi satu je andai kata dia ini memutuskan hubungan silaturahim sebagai contoh. Maka tak boleh masuk syurga. Ada dalam kitab dulu kita ada baca dalam kitab Muhimmah dulu. Katakan bahawa ada seorang yang soleh bertawaf dekat Kaabah. Tawaf, baca Quran, semayang, kemudian puasa sunat semua dan sebagainya, terkenal dia orang yang soleh. Kemudian ada seorang tu dia ada harta sikit emas, dia beri orang ni simpan. Sebab dia tahu orang ni orang amanah, orang baik, orang soleh. Beri dia simpan. Sebab dia nak pergi berjalan, nak pergi tinggal musafir. Bila dia balik musafir, dia tengok cari orang tadi tak ada. Bila cari orang tadi tak ada, rupa-rupanya orang tadi sudah mati. Maka orang ni pergi jumpa Malik bin Dinar, kalau tak silap. Malik bin Dinar kata kamu pergi di suatu tempat dekat makam Ibrahim tu pada malam Jumaat, musru nama dia. Di situ roh-roh orang yang soleh ada di situ. Maka diserulah nama dia. Bila diseru nama dia tu, tak siapa-siapa, tak mari-mari pun. Sebab nak tanya mah ni mai duana, mah saya hilang. Tanya ahli keluarga dia kata rasa tak ada khabar pun, si mati tak ada khabar pun suruh simpan emas ni. Maka jumpa Malik bin Dinar kata pergi dekat antara makam Ibrahim tu. Kamu seru nama dia. Seru nama tak ada. Esok kan pergi jumpa Malik bin Dinar. Malik bin Dinar kata masya-Allah, dia itu adalah ahli neraka. Kalau tak ada situ bermakna dia bersama dengan roh-roh yang jahat. Padahal orang yang sentiasa tawaf, puasa sunat terkenal dengan kesolehan dia. Soleh sungguh. Tetapi dalam keadaan macam tu kata masya-Allah dia ni ada dalam roh yang jahat. Kalau kamu nak, kamu pergi dekat dia dekat satu tempat yang dia katakan telaga Bauhud. Telaga Bauhud ni telaga di sana katanya ada roh orang-orang yang jahat. Dia tempat dia di Yaman. Saya pergi ke Yaman baru-baru ni, pergi satu tempat, dia kata balik belakang sana tu Bauhud. Jauh setara mana wallahu alam. Ada orang pergi dok, dia kata ada orang pergi dulu. Bila orang pergi dok ada siapa bau busuk sangat. Katanya wallahu alam lah. Hanya saya pergi dekat makam Nabi Hud. Katanya di balik sana, jauh belakang sana tu, naik atas bukit seterik ke sana, dia kata ada. Dan di sana ada bau yang sangat busuk kata orang. Jadi tempat-tempat gitu tak payah pergilah kalau boleh. Jadi dia pergi ke sana, dia seru nama, bari sungguh roh dia. Dia pun tanya mana, dia kata saya punya emas. Dia kata emas kamu saya simpan di satu tempat sekian. Kemudian dia pun pergilah. Dia pun tanya lagi, dia kata sebab apa kamu ditempatkan di tempat ni, roh-roh bersama roh orang yang jahat. Dia kata saya hanya ada satu kesalahan, di antaranya saya ada adik perempuan saya biarkan dia. Maknanya saya putuskan hubungan silaturahim dengan dia. Kemudian dia pun balik. Bila balik dia cari mah yang disimpan, betul mah tu ada, sikit pun tak hilang. Bermakna dia memang orang soleh. Dia memang orang soleh, orang amanah, tawaf semua, buat amal ibadat, memang dia orang baik. Maka dalam keadaan macam tu, dia pun pergilah cari adik pada si mati tadi. Bila pergi cari, jumpalah adik perempuan kepada si mati tadi. Didapati adik tadi adalah seorang yang fakir. Sangat susah. Lepas tu dia tak cara. Kemudian dia pun beritahu, dia kata abang kamu sudah meninggal dunia. Abang mati pun tak tahu, dah putuslah ke. Maka dia pun cerita kisah dia. Dia telah jumpa roh abang dia dalam keadaan diazab oleh Allah. Diazab oleh Allah. Kemudian dia katakan dia ada buat dosa dengan kamu. Dia pun cerita. Dia cerita sikit, adik dia pun sedih. Maka adik dia kata tak apalah, saya ampunkan segala dosa abang saya. Maafkan segala dosa abang dia dah ke. Kemudian orang ni tadi mah tadi beri kepada adik. Tengok adik fakir, ambil kamu mah. Dia pun baliklah, orang tadi balik. Kemudian orang tadi bermimpi duduk di satu tempat yang baik. Orang tu kata terima kasih banyak-banyak.
setelah adik dia mengampunkan dosa dia, maka dia dilepaskan daripada azab Allah Taala. Maka fahamlah kita kerana satu dosa saja. Maka siapa yang ada satu dosa saja, dosa besar, masa dia mati dia bawa dosa besar. Bila bawa dosa besar inilah yang menghalang kita nak masuk dalam. Kita dah baca Quran banyak, ngaji banyak, semayang banyak, puasa banyak, tapi ada dosa besar. Yang menyebabkan amal ibadat kita ini tidak terangkat ataupun terhalang untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena bertaubat. Bila kita bertaubat, kita kena cek balik dosa-dosa kita hak dulu kita pernah buat. Apa yang kita buat, ada lagi tak kita balas sama sendiri, minta maaf. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Baik, kita tengok. Maka dia kata menepati satu jua, yakni dia kira dosa besar belaka, dan iaitu di bawah maksiat bid'ah, dan besar lagi maksiat ialah maksiat bid'ah. Apa makna bid'ah? Melakukan satu benda kemudian dikaitkan dengan agama sedangkan tidak ada kaitan pun dengan agama. Man ahdasa min amrina hadza wa man ahdasa min amrina hadza fa huwa raddun. Siapa yang buat satu perkara daripada urusan agama, laisa minni, dan bukan daripada aku, bukan daripada nabi, fa huwa raddun, ianya ditolak. Jangan buat perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara bid'ah. Minta maaf, di antara perkara bid'ah adalah bersanding di bulan ketika majlis perkahwinan. Sanding macam orang Hindu, jangan. Hak dulu, hak lepas-lepas dah tu nak buat mana hak kita. Anak kita jangan buat begitu. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Dulu comel dah, tak ada dah. Dia ni naik mula. Anak no, masya-Allah. Kabar dah anak no kata mau tambah. Anak nikah, kamu nikah ya tunggu. Kena kabarlah dalam babak ni. Dia gini kalau nak sanding ni, sanding dalam bilik lah. Sanding dalam bilik. Lepas tu tengoklah mahram saja, tengok ambil gambar gitu dah. Buat tempat pak comel-comel, buat dah bilik, lepas tu ambil gambar, gaji sehari. Maknanya tak ada masalah. Ni Abi dipertontonkan dia khalayak ramai. Lepas tu ada silap pula. Silap gayung, silap cetong ada belaka. Lepas tu Allah, masalah sungguh. Orang lelaki pula pakai keris panjang ni. Ayo ambil keris, ambil golok bong ke. Tak dekat tu. Ni jangan buat perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara bid'ah. Maknanya yang bersandingan yang tidak dibenarkan syarak lah. Lepas tu tambah pula pancaragam. Pancaragam ni, hak lagu-lagu ni. Selamat pengantin baru.